Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Borneo bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Jumpa objek asing disyaki serpihan roket, 2 keluarga diarah pindah. Soal kerusi, calon BN masih dalam perbincangan dengan GRS. Juga penantian berakhir, lebih 300 keluarga pindah ke rumah baru. Dua keluarga diarah mengosongkan rumah mereka oleh pihak bomba Batu Niah kerana bimbang akan kesan radioaktif berikutan penemuan objek asing berdekatan kediaman masing-masing. Tindakan itu diambil bagi mempermudah siasatan kerana bimbang objek yang jatuh itu dipercayai serpihan roket Long March 5B China. Kewujudan objek berwarna hitam yang tidak dikenal pasti itu telah dilaporkan penduduk tempatan yang menemuinya di Lot 65 Pekan Sepupuk Lama Niah pada Ahad. Sebaik sahaja menerima panggilan kecemasan sekitar 6 petang semalam, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Niah telah mengatur gerak 5 anggotanya ke lokasi objek tersebut. Operasi penyelamatan ditangguhkan sekitar jam 8.20 malam Ahad sementara menunggu arahan selanjutnya. Terdahulu tular di media sosial beberapa rakaman dari sisi berbeza memaparkan objek bercahaya di langit seakan meteor di ruang udara Sarawak, khasnya di bahagian Kuching. Ia dipercayai adalah serpihan daripada roket milik China itu setelah dilaporkan memasuki semula atmosfera bumi di atas Lautan Hindi sekitar pukul 12.45 pagi Ahad 31 Julai menurut Agensi Angkasa Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Negara NASA Amerika Syarikat. Seorang juragan bot terpaksa berenang dan terapung kira-kira 6 jam semata-mata mahu mendapatkan pertolongan selepas bot dinaikinya bersama 11 individu hampir karam di Pulau Mantabuan Sempurna. Kejadian berlaku pada jam 4.30 petang Ahad itu apabila bot dinaiki mereka dalam perjalanan ke Bandar Sempurna dari negara jiran. Bagaimanapun hampir 6 jam kesemua mereka berjaya diselamatkan pasukan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom pada jam 11.14 malam. Ketua Polis Daerah Sempurna Superintenden Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, siasatan mendapati kesemua mangsa berusia 3 hingga 79 tahun itu yang mana 5 daripada mereka merupakan warga asing. Siasatan mendapati bot yang dinaiki 7 warga tempatan dan 5 warga asing itu terlanggar kayu yang terapung hingga bot tersebut bocor. 5 warga asing yang menaiki bot itu ditahan mengikut Seksyen 280 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration. Pembahagian kerusi Barisan Nasional BN bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 di Sabah masih dalam peringkat perbincangan. Timbalan Pengerusi UMNO Sabah Datuk Yaakob Han berkata, perbincangan mengenai kerusi dan calon BN itu berjalan termasuk bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS. Perbincangan bersama kita BN dengan GRS Sabah sedang berjalan. Kita tunggulah keputusan perbincangan tersebut berkenaan dengan pembahagian kerusi untuk pilihan raya akan datang ya. Kita serahkan kepada pengurusi BN Negeri Datuk Seri Panglima Bung Mukhtar Radin dengan pengurusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Nur untuk berbincang sebaik-baiknya lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan program Bayu Hackathon di Kota Kinabalu. Selain itu, Yaakob menyambut baik keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS yang meluluskan pindaan perlembagaan UMNO. Keputusan itu katanya bukan petanda PRU15 akan diadakan dalam masa terdekat. Kita melihat pemilihan itu perlulah diadakan selepas pilihan raya untuk kita tidak berlaku barangkali perpecahan di kalangan kepimpinan di semua peringkat di dalam UMNO, maka ada baiknya pemilihan parti diadakan selepas pilihan raya. Sama ada pilihan raya itu cepat, dekat atau masih jauh, kita dalam keadaan sedia. Itu tidak menggambarkan ada kem-kem itu semua cerita kedai kopi lah. Libat urus dan taklimat tertutup dalam kalangan adun Sabah termasuk warisan penting untuk mendapatkan penerangan jelas mengenai isu berkaitan tuntutan waris Kesultanan Sulu. Presiden Warisan yang juga adun Senalang, Datuk Seri Syafiq Abdal berkata, isu tuntutan itu juga tidak boleh dipandang ringan memandangkan ia melibatkan keselamatan negeri Sabah. Berhubung kait dengan isu tentang Sulu ni,
saya telah maklumkan kepada adun-adun kita untuk pastikan mereka hadir dan mendapat penerangan. Kita sudah di peringkat Parlimen sudah dimaklumkan kenapa penting bagi kita untuk tahu tentang pergolakan apa yang berlaku tentang isu-isu ini. Yang penting kepada kita ialah keselamatan. Ya, saya sudah maklumkan dengan Menteri Undang-Undang supaya keselamatan itu menjadi keutamaan. Ya. Muhammad Syafiee berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Parti Warisan Bahagian Kota Belud yang turut dihadiri Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis. Kertas kerja bagi rancangan pembangunan di bawah bidang kuasa Agensi Pembangunan Delta Rejang RADA dijangka dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet Sarawak September ini untuk pengesahan. Pengerusinya, Datu Lin Talif Salih berkata draft rancangan tersebut perlu disiapkan menjelang akhir bulan ini dan diserahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri. Beliau berkata demikian pada bengkel pembangunan khas bagi membincangkan projek pembangunan yang akan dilaksanakan di bawah bidang kuasa RADA. Sesi itu memfokuskan pada projek yang berpaksikan rakyat dengan penekanan diberi kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, air, elektrik dan telekomunikasi di kawasan Delta Rejang. Len Talif yang juga Timbalan Menteri Perancang Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar berkata, RADA telah diperuntukkan 1.5 bilion ringgit oleh kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pembangunan di kawasan tersebut. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan penubuhan RADA pada Jun lepas sebagai sebahagian usaha kerajaan negeri memastikan tiada kawasan di Sarawak yang ketinggalan dari segi pembangunan menjelang 2030. 337 keluarga dari 3 kampung akan berpindah masuk ke projek perumahan Darul Hana di Kuching mulai 22 Ogos ini. Ia melibatkan penduduk Kampung Panglima Seman, Kampung Semarang dan Kampung Pulo. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang mengesahkan perkara itu berkata, kediaman kumpulan pertama telah dilengkapi kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air. Bagi pemindahan kumpulan kedua, ia akan dilaksanakan setelah proses pembinaan rumah di fasa 2A, 1B dan 1C siap sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun sehingga 2024. Sekarang ni rumah itu sedang dibina, jadi kita belum pasti bila yang siap sepenuhnya. Jadi kita harap lepas setahun lah, maknanya tahun 2023-2024 akan melibatkan pasal kumpulan seluruh. Kerana kita anggarkan kita memerlukan tempoh antara 8 hingga 10 tahun untuk semua kampung berpindah ke kawasan Darul Hana. Keluarga-keluarga tertahan akan kita sediakan perumahan di Kampung Sungai Belaun di Jalan Sultan Tengah. Tambahnya, bantuan logistik turut disediakan bagi membantu proses perpindahan melibatkan isi keluarga yang ramai termasuk keluarga yang tiada waris. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penangguhan Seminar Zakat di Pusat Islam Tun Abang Salahuddin Unimas, Kota Samarahan pada Isnin. Projek perumahan Darul Hana di bawah kerajaan negeri melibatkan 2,620 penduduk dari 13 kampung yang terletak di pinggiran Sungai Sarawak, melibatkan kawasan seberang hilir dari Boyan hingga ke Bintawa. Simbolik penyerahan kunci kediaman, geran tanah dan duit pampasan akan disempurnakan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada hari berkenaan. Masalah sistem pengangkutan bas yang kurang strategik di Sabah mendorong sekumpulan anak muda untuk mencipta inovasi projek pembangunan aplikasi Transboat. Wakil pemenang projek terbaik bagi program Bayu Hackathon, Ami Kushairi Arif, 28 tahun berkata, kumpulannya tampil dengan aplikasi Transboat yang boleh memaklumkan jadual pergerakan dan tempahan bas secara dalam talian. 13 bawa satu idea dari segi masalah pengangkutan di negeri Sabah, iaitu Transboat, iaitu satu aplikasi iaitu chatbot di mana kami memberikan maklumat jadual bas serta booking melalui WhatsApp sahaja. Dan itulah inovasi kami booking sistem di negeri Sabah, sebab kalau kita tengok sekarang pun kebanyakan bas-bas di sini, especially dekat Kota Kinabalu pun kita nampak berselerak. Dan juga kita tidak mempunyai informasi yang tepat mengenai apa dan sekalian dan mengambil masa untuk yang lama untuk dorang bertolak sahaja selama 3 jam baru dorang bertolak. So kami memudahkan para penumpang dan juga komando untuk berkoneksi bersama-sama melalui aplikasi ini. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Forest Interactive Foundation, Johari Mustafa berkata, pihaknya terkejut dengan bakat serta kebolehan anak-anak Sabah yang tersembunyi. Pihak kami amat terkejut. Banyak rupanya coders ataupun developers yang tersembunyi di sini.
Jadi dari pihak kami, di pihak industri, kita sekarang lebih terbuka mata untuk lihat sebagai investasi ke negeri Sabah. Barangkali lebih luas lagi developers kita yang kita bawa ke sini, dan juga bisa train local developers here supaya lebih besar lagi pasaran development untuk teknologi dan inovasi di Sabah. Program Bayu Hackathon disertai 51 anak muda tempatan dalam usaha memacu generasi pemikir masa hadapan membangunkan teknologi dan inovasi di Sabah. Ia juga platform terbaik untuk mengembangkan teknologi dan idea selain berperanan mengisi masa lapang anak-anak muda di Sabah. Antara cabaran dalam menangani isu pengangguran di negeri Sabah ialah kurangnya pemain industri yang mampu memberi peluang pekerjaan dalam skala besar. Justru Pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Sabah JPSM, Tianinun Iping menyarankan penyelesaian jangka pendek bagi mengatasi masalah itu. Antaranya dengan menggalakkan penyertaan anak muda ke dalam sektor pelancongan, memandangkan sempadan negara telah dibuka. Untuk menangani isu peluang-peluang pekerjaan ini, saya rasa perlu diperbanyakkan industri di Sabah, dan kita cuba bawa lah kalau boleh. Dan sektor yang saya nampak paling mudah ataupun paling senang, apalagi dengan terbukanya pintu sempadan, pelancongan. So banyak pekerjaan di bidang ataupun sektor pelancongan ini boleh kita terokai, sama ada kita jadi ejen pelancongan ke, ataupun dari segi yang membuka homestay atau apa-apa saja berkaitan dengan perniagaan dan pelancongan. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam majlis sambutan ulang tahun Jabatan Pembangunan Sumber Manusia ke-34 di Hotel Promenade Kota Kinabalu. Tambahnya lagi, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Sabah ketika ini giat melaksanakan Karnival Kerjaya di setiap daerah di seluruh negeri itu selain memperkenalkan modul baru yang telah diintegrasikan di dalam setiap kursus yang dianjurkan. Modul berkenaan memberi pilihan kepada peserta sama ada mahu bekerja ataupun menjadi usahawan selepas tamat kursus dan latihan. Usaha kami setakat ini kita membantu kerajaan dalam menangani ataupun mengurangkan kadar pengangguran ini dengan memberikan latihan kemahiran yang dimasukkan sekali modul keusahawanan, ya, supaya mereka kira bila keluar ada package untuk sama ada bekerja di majikan ataupun sendiri yang buka perniagaan ataupun berusaha sendirilah. Pesta Bandel dan Karnival Sukan Sandakan bukan sahaja untuk menyemarakkan semangat kesukanan dalam kalangan penduduk setempat. Pesta itu juga dilihat lubuk rezeki buat usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS sekaligus menjana pendapatan. Program ni dia punya motif dia adalah untuk membantu peniaga-peniaga kecil macam kami. Jadi melalui program-program ini, bila pengunjung datang sini, kami berasa bersyukur kerana dari situ kami dapat mengaut keuntungan walaupun sederhana, tapi kami sangat-sangat bersyukurlah dengan ekonomi yang sangat agak terasa lah bagi kami sekarang ni peniaga kecil. Dapat berniaga untuk mendapatkan pendapatan yang lebih bagi peniaga-peniaga kecil dekat sini. Apa kita punya saranan kepada kerajaan untuk menambah pendapatan peniaga kecil? Boleh adakan macam event-event lah yang berdekatan. Kalau macam ada pembukaan gitu. Alhamdulillah bersyukur dapat peniaga dan bagus, semua perjalanan okey. Selalu kan kita berjualan? Selalu jugalah di kampung dan lain tempat lah. Tapi bukan, maksudnya dalam 3 hari, 2 hari begitu. Terdahulu, Pesta Bandel dan Karnival Sukan Sandakan telah disempurnakan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Andi Muhammad Suryadi Bandi. Pelbagai aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya Pesta Bandel, antaranya pertandingan bola sepak dan pertandingan sukan rakyat, termasuk truck show, lot-lot bandel serta jualan gerai makanan dan minuman. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo. Assalamualaikum, salam hormat.